Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak membincangkan berkenaan dengan sejarah dan teori konspirasi. Dan kenapa bidang sejarah ni sangat-sangat tidak dapat lari daripada membincangkan berkenaan dengan teori konspirasi ni dan apa perkaitan antara keduanya. Okey, so kenapa bidang sejarah ni sangat-sangat banyak dikaitkan dengan teori konspirasi? Sebab simple je. Sebab bidang sejarah ni dia lebih fleksibel, dia lebih fluid. Okey, nak dibandingkan dengan fizik, dengan matematik, dengan sains. Okey, kebiasaannya sains, matematik dan fizik ni dia lebih ada jawapan yang rigid. Contoh kata negatif 1, negatif 7.4, jawapan dia pi r square. So kita tahulah memang specifically memang jawapan dia secara empirical memang itulah dia jawapan dia. Dan tak ada lagi 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tolak 2 sama dengan 3. Tetapi bila kita pergi pada peringkat sejarah dan korang belajar di peringkat yang lebih tinggi, bukannya di sekolah menengah yang mengharapkan pada buku teks semata-mata, di peringkat universiti, di peringkat master, di peringkat PhD, di peringkat yang lebih tinggi lah senang cerita, kita dah mula berbincang berkenaan dengan teori. Kita berbincang berkenaan dengan perbezaan pendapat dan perbahasan antara scholar dan scholars yang lain. So kat sinilah kita kena pilih mana satu teori yang lebih kuat berbanding yang lain. So contoh katalah aku bagi satu contoh. Okey, waktu Nabi Muhammad SAW pergi Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pakai baju warna apa? Cuba jawab. Dia pakai baju warna apa? Mungkin kat sini kita tak jumpa lah. Kita tak jumpa dalam hadis, tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam asal-asal sahabat, tak jumpa dalam kitab. So kat sini kita tak tahu pun Nabi Muhammad SAW tu naik pakai baju warna apa. Sebab kebiasaannya apa yang difokuskan, apa yang berlaku dekat atas langit tu kan. Tapi contoh katalah jadi satu polemik dekat dalam masyarakat awam, kita nak tahu sebenarnya Nabi Muhammad SAW pada Isra' Mi'raj pakai baju warna apa. Contoh katalah jadi polemik. Pertama sekali, sebelum mereka berteori, aku nak menceritakan berkenaan dengan lingkungan ilmu ataupun garisan penamat bagi ilmu. Okey, macam persoalan yang tadi, Nabi Muhammad SAW naik ke Isra' Mi'raj pakai baju warna apa? Jawapan yang paling tepat ialah aku tak tahu. Itulah dia jawapan yang paling tepat. Sebab apa? Sebab Quran tak cerita, hadis tak cerita, asal-asal sahabat tak cerita, kitab-kitab pun tak cerita, so kita tak tahu. Contoh kata ini jadi satu polemik dan memang masyarakat nak sangat tahu for whatsoever reason. Kat sini lah mungkinlah mereka mula membincangkan, mula mereka pendapat dan berteori. Contoh kata ada yang kata, mungkin Nabi Muhammad SAW pakai baju warna hijau kot sebab Nabi suka warna hijau. Tak kot, mungkin ada yang kata dia pakai baju warna merah kot sebab ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah pakai baju warna merah. Ada yang kata tak kot, mungkin dia pakai baju warna putih kot sebab Nabi kan suruh kita ingat mati kan. Putih kan lebih mengingatkan kita kepada mati kot. So benda tu adalah teori semata-mata dan kita tak boleh nak sahkan pun mana satu yang lebih tepat dan berbanding yang lain. Apa cara yang kita perlu buat ialah kita kena tengok evidence dalam setiap pandangan-pandangan tersebut dan dari situlah kita boleh pilih mana pendapat dan pandangan yang lebih tepat dengan realiti. Okey, dan semua teori ni sebenarnya sangat-sangat penting lah sebab kita nak membina ataupun kita nak menghubungkan fakta-fakta sejarah yang kebiasaannya terpisah. So maksudnya kadang-kadang kita ada satu sumber dan satu sumber yang lain yang nampaknya tak terpisah, tak ada kaitan pun, tapi nak mengaitkan oleh kerana benda tu berlaku pada waktu yang dekat, nak menjelaskan event yang ada pada ketika itu. So nak tak nak scholars terpaksa berteori dan itu sebenarnya sangat-sangat bagus untuk membina naratif untuk pemahaman generasi-generasi yang akan datang. Okey, so sekarang kita nak membincangkan berkenaan dengan teori konspirasi, macam mana dia boleh muncul dan kenapa dia sentiasa ada, dan bila dia ada, susah pula kita nak buktikan yang teori konspirasi itu salah. Okey, banyak benda lah ciri-ciri teori konspirasi, antaranya yang paling jelas ialah lack of evidence. Bukannya evidence tak ada, tapi sangat-sangat lemah lah. Contoh kata nak kata kenapa COVID-19 ni adalah konspirasi. Suruh cuba tengok filem tu. Cuba tengok filem ni. Cuba tengok filem tu. Filem ni. Takkan kita nak ambil filem Hollywood sebagai satu sumber sejarah kot. Dah tu kalau cerita Hollywood cerita pasal Thanos, Optimus Prime, takkan kita nak ambil semua sebagai benda yang betul. Betul tak? Contoh kata kita tanya, apa bukti yang Atlantis tu wujud? Buktinya tengok cerita Aquaman. Dalam cerita Aquaman kan ada Atlantis. So nampak tak level of evidence tu betapa korapnya pemikiran sebahagian orang awam kat Malaysia ni boleh terima benda tu sebagai satu sumber sejarah pula.
Okey, seterusnya bagi perspektif. Contoh kata semua benda yang datang daripada barat semuanya nak menjatuhkan Islam. Padahal banyaknya benda daripada barat tu merekanya adalah orang Muslim sendiri. Maknanya dia jadi saintis dekat barat tapi dia tu Muslim. So pandangan tu salah lah. Sebenarnya oversimplification. Asalkan daripada China je semua komunis, asalkan daripada benua India je semua pengotor, asalkan daripada Arab je cakap kasar, jerit-jerit. Lepas tu daripada Jepun baik. Sebenarnya ambil bulat-bulat. Contoh katalah kita ada sebagian orang awam, mereka sangat-sangat sanjung satu-satu tokoh, satu-satu agamawan, mana-mana influencer. So semua benda yang dia cakap semua ambil dan terima bulat-bulat. Sebenarnya banyak benda yang banyak terjadi, benda tu bukanlah diberikan secara sengaja. So banyak kali contoh kata ada sebahagian agamawan 90% ceramahnya adalah cerita benda betul, tapi 10% je adalah benda yang agak tak pasti, agak tak berapa jelas ataupun sumbernya memang sangat-sangatlah meragukan. Okey, tapi oleh kerana mereka sangat-sangat menyanjung agamawan tersebut, 100% mereka terima. Kalau kita ada critical thinking, ada rasa nak mempersoalkan betul ke tak info yang masuk ke dalam kepala otak kita tadi, mungkin 90% yang baik tu kita boleh terima, 10% tu kita boleh mula letak kat tepi sekejap, KIV sekejap, fikir sekejap, betul ke apa yang disampaikan oleh agamawan ini. Okey, dan ciri yang paling jelas, paling penting yang aku sangat-sangat nak tekan kat sini adalah lack of falsifiability. Apa tu lack of falsifiability? Sangat-sangat susah untuk kita buktikan yang teori konspirasi ni salah. Sebab itulah teori konspirasi once dah ada dalam masyarakat kita, biasanya dia akan berlegar macam tu je. Susah kita nak buktikan yang ini salah, dan banyak kali benda tu hanya masa yang akan menjawab bahawa benda tu salah. Okey, contoh kata, nasi lemak telur mata adalah agenda Freemason. Buktikan aku salah. Sekarang buktikan aku salah. Okay, the problem is, bila aku cakap pasal statement tu, susah benda tu nak dibuktikan. Pertama sekali, susah kita nak jumpa siapa sebenarnya orang pertama yang mencipta nasi lemak dengan telur mata ni. Sebab benda tu tak dipatenkan, tak direkodkan dalam sejarah. Orang tak berminat dengan benda tersebut sampaikan orang tu nak menceritakan perkara tersebut dari mulut ke mulut. Tak ada rekod sejarah, tak ada witness, tak ada patent dekat hak cipta dan sebagainya. So macam mana kita nak mengesahkan dan membuktikan yang statement aku tadi tu salah? So benda tu tak dapat dibuktikan salah. Bila tak dapat dibuktikan salah, tak ada rekod, macam aku cakap lah, tak ada rekod, tak ada witness, tak ada patent, so secara automatik dia akan jadi falsifiable. Statement tu akan sedia ada, akan sentiasa berdiri by itself, tapi aku pun tak dapat buktikan yang benda aku betul. Aku hanya dapat kata dia bentuk, tengok nampak dia bentuk piramid, lepas tu dia telur mata kat tengah-tengah. Nampak tak nasi lemak warna putih tu menggambarkan kesucian kita. Lepas tu sambal pula, sambal warna merah tu pula simbolik kepada darah, pencemaran. Rasa dia pula pedas, nampak tak? Benda ni memang sangat-sangat logik tau. Tapi nak dibuktikan salah tu sangat-sangat susah. Jadi menyebabkan sebahagian teori konspirasi once dah ada dekat dalam masyarakat kita, memang tak dapat nak disangkal dan biasanya benda tu dibiarkan macam tu je. Okey, satu lagi ciri teori konspirasi yang menyakitkan hati adalah circular effect. Iaitu makin banyak korang argue, teori konspirasi tu menjadi makin kuat. Okey, contoh kata yang statement aku tadi tu. Okey, statement aku yang mengatakan nasi lemak telur mata tu memang bukti lambang Freemason telah menguasai masyarakat Melayu. So, dia akan jadi satu efek pula, bila korang kata aku salah, aku akan argue pula korang yang salah sebab korang pengikut Dajjal. Sebab korang punya argument yang menyerang aku, yang membantah aku tu, membuktikannya lagi bahawa inilah teori konspirasi, bahawa teori konspirasi tu betul. So korang argue dengan aku, korang bantah aku sebab korang dah jadi ejen Dajjal. Sebab tu korang bantah aku. Macam tu. Jadi susah lah bila orang tu cakap, tak, aku bukan ejen Dajjal, aku buktikan begini-begini sebagainya. Aku boleh argue pula, korang dah jadi ejen Dajjal secara sedar, subconscious korang membantah aku, menyerang aku secara subconscious sebab korang dah jadi pengikut Dajjal tanpa korang sedar. Susah pula kita nak argue dan buktikan. Sebab itulah most of the time ini sangat-sangatlah membuang masa untuk bergaduh dengan geng-geng teori konspirasi ni. Okey, seperti mana banyaknya teori konspirasi yang berlegar dalam masyarakat kita, banyak juga yang memang terbukti salah
by time. Okey, ni aku ceritakan beberapa lah daripada sudut sejarah. Contoh kata kita ada teori yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ni adalah bangsa Turki. Yang ni memang ada kalau korang baca Al-Bidayah wan Nihayah, memang ada sebahagian pendapat yang mengatakan Turki, orang Turki itulah Ya'juj dan Ma'juj. Okey, tapi benda tu terbukti salah sebab kita tengok ada Turki Uthmaniyah, bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih tu sendiri adalah datang daripada Turki. Takkan kita nak kata sebaik-baik pemimpin tu Ya'juj Ma'juj kot. Lepas tu ada lagi yang mengatakan Mongol. Mongol ni confirm Mongol ni terbukti adalah Ya'juj Ma'juj sebab kerosakan, pembunuhan banyak sangat dibuat oleh bangsa-bangsa Mongol ni. Tapi pada masa hadapan dibuktikan salah pula sebab selepas empayar Mongol berpecah pada 3/4 daripada pecahan tersebut generasi-generasi yang berikutnya masuk Islam. Takkan kita nak kata Ya'juj Ma'juj masuk Islam kot. Contoh kata banyak lagi Perang Dunia Pertama, Turki Uthmaniyah kalah, lepas tu khilafah jatuh. Orang fikir tengok inilah dia akhir zaman, terbukti kita dah kalah dalam Perang Dunia Pertama, lepas tu khalifah dah tak wujud lagi dah. Tengok masih lagi panjang. Kita ada pula Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ada pula bom Hiroshima dan Nagasaki jatuh di Jepun. Inilah dia akhir zaman. Akhir zaman sebab akan berlakunya peperangan bom atom. Sekelip mata je, semua banyak nyawa melayang. Tapi masih lagi ada peringkat-peringkat sebenarnya. Kita ada Cuban Missile Crisis pada 1962. Ada orang fikir inilah dia perang nuklear, sampaikan dididik dekat Amerika dengan Soviet Union apa perlu dibuat sekiranya nuklear jatuh kat tanah diorang. Tapi terbukti salah juga. Apollo landing pada tahun 1969, John F. Kennedy punya assassination pada 1963, dan sangat dekatlah dengan kita lah. Fast forward 2012 mengikut kalender Mayan mengatakan yang akan berlakunya hari kiamat pada tahun 2012, sampai ada filem menceritakan berkenaan perkara tersebut, juga dibuktikan salah. Lepas tu kita ada lagi 2019 berlakunya Wuhan outbreak dekat China. Okey, kerajaan China ambil decision yang sangat-sangat tegas, sangat-sangat ganas, sangat-sangat dahsyat. Lockdown Wuhan tu dah jadi macam penjara, curfew, bina hospital sekelip mata je. Nak gambarkan betapa dahsyatnya COVID-19 ni. Satu amaran awal kepada semua orang, termasuk dekat Malaysia. Tapi kita tak ambil kisah pun. Tengok tu masuk ke Malaysia, benda tu real. Sampai kata COVID, ada orang kata, sampai ada agamawan yang kata COVID-19 ni hanya konspirasi semata-mata. Tengok-tengok banyak gila, berpuluh-puluh ribu yang meninggal. Takkan yang tu siapa yang bunuh? Takkan doktor kot yang bunuh. Seterusnya ada pula yang kata vaksin dah sampai ke Malaysia, vaksin ni konspirasi. Aku dah buat satu video khas dah nak menceritakan berkenaan dengan vaksin. Konsep awal, the first idea, the first concept dah lama diamalkan di Turki Uthmaniyah, di China, di India ratusan tahun sebelum first eksperimen dilakukan di Europe lagi. Aku dah buat satu video khas dah. Korang kena tengok je video tu. Aku bagi link jurnal lagi untuk korang baca. Tak tahulah kalau korang kata vaksin ni semua idea Dajjal lagi. Tak tahulah. Okey, bila aku cakap berkenaan dengan teori konspirasi, bukanlah bermakna korang tak boleh baca langsung. Actually, kalau korang belajar sejarah yang konvensional, konspirasi memang wujud. Contoh kata kuasa kolonial datang, diorang semua ada agenda diorang yang tersendiri, sebab diorang nak dapatkan kekayaan kita dan sebagainya. Tipu penjanjian, bunuh orang tu, bunuh orang ni. Benda tu memang ada dalam Perang Dunia Pertama, dalam Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Benda tu memang ada, konspirasi memang ada. Cuma akan ada satu masa di mana korang kena tekan break dan tinggalkan bahawa satu teori konspirasi tu, tinggalkan dia sebagai konspirasi semata-mata, sebab evidence dia terlalu kurang, terlalu lemah, ataupun ini dah pun dibuktikan gagal. Kita banyak follow agamawan, tokoh-tokoh sebagai influencer. Diorang ni kadang-kadang memang tak ada break. Kalau bawa kereta tu, gajah ke, harimau ke, traffic light ke, kereta Myvi ke, semua habis diorang sapu langgar habis. Dan aku sangat-sangat respect bila aku tengok profesor, pensyarah yang betul-betul berada dalam bidang sejarah dekat universiti, especially mereka sangat-sangat berhati-hati dalam menceritakan sesuatu perkara. Walaupun bukannya diorang tak tahu, diorang tahu lagi banyak lagi daripada korang tahu. So diorang kena bina teori, kena sambungkan bahan-bahan sejarah tersebut. Lepas tu diorang kena publish benda tersebut, dan benda tu pula kena get ready untuk di-review, dikritik pula. Dan contoh kata terbukti pandangan diorang salah, diorang kena tarik balik publication diorang tu. Ini nak menggambarkan dalam budaya ilmu di peringkat yang lebih tinggi,
ilmuwan yang betul-betul ilmuwan sangat-sangat berhati-hati dalam perkara ni, dan aku sangat-sangat respect dengan diorang. Aku sangat-sangat respect bila aku dengar ceramah diorang dan aku dengar lecture daripada diorang. Diorang nak cakap, diorang mesti bagi reference, bagi sumber dari mana diorang ambil. Kebiasaannya hanya dalam bidang yang betul-betul kajian diorang saja. Kalau benda yang luar daripada tu, dia boleh bagi tahu apa yang dia tahu, tapi dia tak boleh bagi tahu lanjut. Tak sama macam apa yang dibuat oleh sebahagian tokoh, sebahagian agamawan dan juga sebahagian orang awam yang ada pada hari ini. Yang ni satu attitude yang aku rasa sangat-sangat perlu korang tiru untuk korang mempelajari dan mendalami lagi sejarah. So sebab apa, kenapa benda ni sangat-sangat penting? Of course lah, sebab kita nak buktikan mana satu sains, mana satu pseudosains, mana yang betul, mana yang salah, teori yang dekat dengan realiti, mana teori yang hanya sekadar konspirasi saja. Sebab apa? Sebab masa kita sangat-sangat limited. Dengan amalan kita yang tak banyak, dengan ilmu kita yang kurang, kita takut kita habiskan banyak masa membincangkan benda yang sebenarnya tak ada asas pun. Dia punya foundation tu tak kukuh pun. So kita takut benda tu berlaku. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kerana menonton. Please like, subscribe dan komen. Thank you for support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.